Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya terus mengajak kepada para pendengar Radio IKIM untuk kita sentiasa berusaha melaksanakan segala tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih lagi setelah sebulan kita menjalani satu ibadat yang berbentuk suatu latihan. Kita telah dilatih dengan mentaati perintah Allah di siang maupun di malam, dengan satu bentuk latihan yang cukup unik. Kita dilarang makan dan minum, di mana kita disuruh melakukan satu ibadat puasa. Ini satu latihan sebenarnya. Mungkin kerana ibadat puasa ni seperti mana selalu disebut, satu ibadat yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Dia bergantung kepada ketulusan dan kejujuran. Maka kalau kita nak tipu pun, manusia mana yang dapat tahu kita minum, makan secara bersendirian di dapur ke, di bilik air ke, dalam selimut ke? Jadi siapa pun tak tahu. Mungkin kita boleh tipu, tapi apa yang kita dapati, manusia tak akan tipu. Ramai orang tak menipu, bahkan begitu jujur dan ikhlas sehingga mendatangkan bau mulut. Sebab itu dikatakan bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi. Sebenarnya keharuman itu bukan daripada sudut bau, tapi di sudut ketaatan, ketelusan kita. Jadi itu satu latihan. Kalau kita boleh jujur dengan Allah, maka jujur kita dengan perintah Allah, jujur kita dengan melaksanakan ibadat. Ini sebenarnya maksud. Sebab itu kalau kita tengok dengan manusia ini, dengan apa yang ada pada manusia, manusia tak boleh nak berjalan sendiri. Kerana manusia, kalau kita kata awak guna mata, awak guna telinga, gunakan mulut, gunakan fikiran, awak cari maksud kenapa awak dijadikan. Awak cari kenapa awak wujud dalam dunia ini. Jadi manusia tak akan nampak. Dia akan gunakan segala-galanya untuk kepentingan dia, untuk kelebihan dia. Kadang-kala dia akan rakus, dia akan bertindak dengan sesuka, ikut fikiran dia. Lebih-lebih lagi kalau Allah bagi dia sikit kekuatan, dia akan tindas. Allah bagi dia sikit kepandaian, dia akan tipu. Jadi sebab itu, untuk menjalankan hidup yang kita kata maksud yang dijadikan, Allah bagikan kita agama. Dan tujuan dia ialah untuk kita mengabdikan diri kita. Sebab itu latihan Ramadan sebenarnya satu latihan pengabdian diri. Itu yang disebut dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Jadi janganlah ibadat latihan kita sebulan, kita habis latihan kita pun tutup rekod kita. Tak, sebenarnya kita baru berlatih. Sekarang sudah sampai masa kita turun ke pentas untuk kita jalankan dengan penuh ketelusan dan kejujuran, sama ada siang ataupun malam. Sebab itu saya suka mengatakan, walaupun puasa dah habis, masih lagi ada puasa di depan kita. Kita ada puasa yang dipanggil puasa sunat dalam 3 bentuk: sunat tahunan, sunat bulanan, sunat mingguan. Bahkan ada sunat harian. Sunat tahunan pertama yang ada depan kita ialah puasa 6. Jadi puasa 6 ni bagi orang dah sempurna, alhamdulillah. Dia sebaik-baiknya hari pertama tu, lepas raya pertama, besok terus puasa. Tapi boleh dibuat di selang-seli. Boleh juga kita buat dengan kita campurkan. Qadha 6, Isnin, 13, 14, 15 boleh. Yang penting kita jadikan puasa satu daripada agenda. Perlu kita puasa. Lebih-lebih lagi kita tahu bahawa hidup kita ni nikmat yang paling besar, di antaranya ialah kesihatan. Kita nak sihat. Kalau tak sihat, apa makna kekayaan? Macam orang yang tak sihat lah, kencing manis. Dia tengok makanan sedap-sedap, dia tak boleh nak makan. Banyak orang berpantang, dia bukan mengandung, dia bukan bersalin, tapi lebih pada orang mengandung lagi. Sebab penyakit. Kalau kita nak sihat, Nabi kata sumu tasihu, puasalah kamu sihat. Jadi kita perlu lihat. InsyaAllah saya ajak para pendengar, kita beritahu anak
beritahu bapa, suami beritahu isteri, keluarga, kita beritahu bahawa ada lagi puasa-puasa sunat yang menjadi agenda kita sehinggalah pertemuan kita ke Ramadan yang akan datang. Jadi moga-moga insya-Allah para pendengar Radio IKIM, secara khusus kita di Malaysia, ayuh kita susunkan masa kita. Kita manfaatkan masa kita. Latihan yang sebulan sebenarnya telah banyak memberikan pengajaran yang buat kita untuk kita menjalani di pentas hidup dunia yang kita sedang lalui, insya-Allah. Sama dengan pemanggil kita yang pertama, Ustaz, ya. Silakan Cik Badrul dari Perlis. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya, bagi orang yang sakit dan tidak ada harapan tidak ada harapan sembuh, dan dinasihatkan doktor tidak boleh berpuasa seumur hidup, apakah tuntutan solat tarawih terhadap dirinya? Silakan, Ustaz. Masalah orang yang sakit ini, sebenarnya sakit terutama di akhir-akhir usia adalah suatu yang Allah jadikan antara sebab kepada keampunan dosa. Kerana kita ni masa muda dah berbagai hidup yang kita lalui, kadang-kadang kita leka lalai, dan demi kebaikan yang Allah nak, Allah bagi kita sikit sakit. Tapi dalam sakit itu bukan bermakna kita terus dapat, orang kata, meninggalkan ataupun peluang untuk kita tidak melakukan ibadat. Bahkan kita masih ada ibadat-ibadat ini tuntut. Sebagai contoh, masalah puasa. Kalau kita tak boleh nak puasa disebabkan sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka kita keluarkan fidyah. Tiap-tiap hari kita keluarkan, sama ada hari ini ataupun yang semalam. Cuma jangan keluar untuk besok, kerana besok kita tak tahu bagaimana keadaan kita. Jadi kalau kita keluar di akhir Ramadan, setiap hari satu cupak kita keluarkan. Kemudian masalah tarawih. Orang yang uzur ini, dia boleh buat tarawih dengan apa cara. Kalaupun dia tak boleh puasa, katakan dia memang tak ada mungkin boleh puasa, nasihat doktor supaya dapat jaga ubat sekian masa, setiap masa dia kena makan. Tak apa dia makan, tapi untuk ibadat tarawih dia boleh buat. Kalau dia ada tenaga yang dia boleh lakukan solat isyak, solat tarawih, dia buat apa saja ibadat. Kerana solat sunat ini peluang untuk melakukannya banyak cara. Selain daripada dia mampu untuk berdiri, dia boleh buat sambil duduk. Bahkan dia boleh buat sambil mengiring. Jadi ini adalah peringkat yang Allah beri pada dia. Jadi dia di rumah pun boleh buat. Dia duduk atas katil, dia buat. Tak ada masalah. Yang penting masih ada ibadat-ibadat yang tidak dilucutkan. Kalau kita kata perintah puasa dia tak boleh buat, maka dia buat perintah-perintah yang lain. Jadi ini adalah suatu peluang untuk seseorang yang uzur melakukan terus ibadat dia. Jadi solat dia, solat fardu dia buat, tak boleh berdiri dia buat sambil duduk. Solat sunat juga dia buat. Isikan, kerana sunat kita ada dua, sunat muakkad, sunat ghair muakkad. Buatkan ibadat kita. InsyaAllah kita seperti mana selalu kita war-warkan dengan tajuk tahsinul ibadah, untuk kita jadikan ini bekalan kita, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Itu untuk bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Kiranya pencerahan ini telah pun diberikan oleh bagi Ustaz juga untuk panduan kita, insyaAllah. Dan bersama dengan seorang lagi pemanggil kita, Pak Rozan dari Batu Pahat. Silakan soalannya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya nak tanya, Ustaz, macam mana boleh tak kita satukan puasa qada dalam bulan Syawal ni dengan puasa 6? Seperti mana saya dah sebut di awal tadi, kalau kita nak kira yang terafdal ialah kita selesaikan qada dahulu, kemudian diikuti dengan puasa 6. Tetapi kalau kita nak ambil jalan yang ada di pada setengah pendapat ulama, bahawa kita boleh cantumkan dengan mana kita niat qada dan niat 6. Bahkan kata ulama, kalau kita menjadi amalan puasa Isnin Khamis, kita boleh masukkan lagi. Kalau kena hari itu hari Isnin, maka kita boleh niatkan qada, niatkan Isnin, niatkan Syawal. Bahkan kata ulama lagi, dalam setiap bulan ada 3 hari di pertengahan dan 3 hari di penutup menjadi hari yang disunatkan kita puasa. 13, 14, 15, 28, 29, 30. Jadi ini 3 hari pertengahan, 3 hari penutup. Jadi kalau kebetulan 3 hari pertengahan itu 13, 14, 15, maka kita niatkan, kena pula ada hari Isnin,
kita niat Isnin, kita niat Qadha, kita niat Syawal, dan kita niat 13. 4 niat dalam satu puasa, boleh, tak ada masalah. Kita akan dapat 4 pahala dalam satu hari yang kita lakukan. Itu adalah suatu yang dibolehkan. Kalau ada orang kata tak boleh, dia tak boleh mengatakan putus tak boleh. Dan kita pula yang kata boleh, kita tak kata putus boleh. Jadi ini masalah khilaf. Kita ikut pendapat ulama yang kata boleh, maka bukan calang ulama juga, orang yang hebat, mereka kata boleh, kita ikut pandangan mereka. Kerana bagi kita yang lemah ni, dengan pandangan-pandangan macam ini dapat membantu kita untuk memberikan lebih dorongan dalam melakukan ibadat puasa. Saya terima kasih Ustaz menjawab soalan daripada Puan Razia sebentar tadi. Dan kesempatan diambil juga untuk raikan persoalan dari Kelantan ni. Cik Sofia, silakan. Okay, saya nak tanya, macam mana cara kita nak niat puasa puasa 6 Ustaz cakap tadi? Puasa 6 ini dia adalah puasa Syawal. Dia macam ibadat solat tahiyatul masjid. Kita masuk je kita buat solat. Apa pun yang kita buat dikira tahiyatul masjid. Kalau kita masuk solat fardu, kita buat fardu, dikira tahiyatul masjid ada dalam tu. Macam tu juga puasa 6. Dia bukanlah satu puasa yang kita kata sebab tertentu. Jadi dia hanya puasa dalam bulan Syawal. Mana-mana hari dalam bulan Syawal. Kalau kita tengok hikmahnya, kenapa 6 ada dalam bulan Syawal? Kalau kita tengok di pada sudut hikmah, sebab Allah nak didik kita. Kita ni tak dilepaskan habis begitu. Kerana bila kita diperangkapkan, katakanlah kita ni macam seolah-olah terperangkap dengan puasa sebulan. Oh, kena jaga tiap-tiap hari kena puasa. Bila habis saja puasa sebulan, banyak orang rasa lega lah. Jadi mungkin di situ kita akan ambil langkah sepuas-puasnya, macam kita seronok sangat. Allah kata tak, jangan kau seronok sangat. Allah ambil kita sikit, ambil balik sikit. Dia bagi kita, dia ambil balik. Dia bagi kita, dia ambil balik. Maknanya di sini satu hikmah yang cukup. Orang ingat sengah-sengah masyarakat kita hari ni, bila kata raya ni, contohnya disebut puasa sebulan, raya sebulan, habis tenggelam. Bila seronok tu seronok sampai tak ada had dah. Seronok saja. Hiburan lah, macam-macam, makan. Allah nak kita ni sentiasa ada keadaan yang kita mengawasi keadaan. Jadi sebab itu dia tak bagi kita habis dengan raya tu raya sungguh-sungguh, tak. Dia bagi kita raya sikit, kemudian ambil balik puasa kita, supaya kita dapat membentuk diri kita. Sebab puasa ni satu latihan dalam kita menjalankan ibadat kita sampailah tempoh seterusnya, insya-Allah. Ya, saya terima kasih Ustaz. Semoga jelas untuk kongsian kita bersama. Balik kepada respon kita dalam Facebook. Kalau tadi kita bicarakan tentang puasa bulan Ramadan sepanjang sebulan, dan kita lanjutkan untuk bulan Syawal, insya-Allah. Tapi soalan daripada Khairul Nisa, katanya kalau boleh tak kita berpuasa setahun terus, katanya. Kerana saya rasa puasa itu satu diet yang baik, turun berat badan. Macam mana? Mungkin Ustaz ada nasihat sikit. Kita ada hak. Sebab itu pernah sekali baginda sedang dalam perjalanan balik. Kebetulan ada 3 orang sedang ada di rumah baginda. Dan 3 orang sahabat ni sedang bertanya pada isteri baginda. Satu orang tanya, Rasulullah ni dia puasa ke tiap-tiap hari? Maka dijawab oleh isteri baginda, tak. Kemudian ada satu lagi tanya, Rasulullah ni tiap-tiap malam tahajud ke dia? Maka isteri kata, tak juga. Baginda ni kahwin. Baginda ada isteri ramai. Jadi kata sahabat-sahabat 3 orang, kalau macam ni kami lebih hebat. Saya tiap-tiap hari saya puasa. Satu lagi kata, saya tiap-tiap malam saya tak pernah tidur. Satu lagi kata, saya tak ada dekat langsung dengan perempuan. Dalam ketiga itu baginda pun sampai. Baginda Allah maklumkan melalui Jibril dan apa yang telah berlaku. Baginda kata, saya tahu apa yang kamu telah katakan, tapi saya adalah orang yang ana atqakum, saya orang yang paling tinggi takwa dengan Allah. Tapi dalam masa yang sama, ada hari saya puasa, ada hari saya makan, ada hari saya tidur, ada hari saya bangun. Dan saya mempunyai hubungan perkahwinan dengan perempuan. Saya kahwin dengan isteri-isteri saya. Jadi maknanya kehidupan kita ni, ada hari kita makan, ada hari kita puasa. Kalau kata nak puasa setahun, maka itu tak digalakkan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang lain, diminta puasa. Nabi kata puasalah 3 hari. Dia kata, ya Rasulullah, saya boleh lebih puasa ber 3 hari.
Rasulullah kata kamu puasa 3 hari, kamu dapat pahala sebulan. Dia kata saya lebih pada tu. Maka Nabi kata puasalah 1 hari selang 2 hari. Saya lebih pada tu. Baginda kata last, kamu puasa 1 hari, besok kamu buka. Selang seli, iaitu puasa Nabi Daud. Tapi Nabi ingatkan sahabat ni, nanti awak akan kesal. Betul pun bila sampai di akhir usia, dia teringat balik, ya Allah, kalaulah aku ambil nasihat awal 3 hari setiap bulan, dah cukup daripada aku paksa diri untuk puasa tiap hari diselang-seli dengan puasa. Hari ni bila dah tua, orang tua ni macam mana nak puasa, nak dapat segala-galanya uzur, tak boleh buat apa dah. Di situlah dia rasa kesal, teringat balik. Sebab itu orang yang niat nak puasa setahun ni, dia sebenarnya bukan itu kaedah dia. Kalaupun nak puasa, ambil puasa Nabi Daud selang-seli. Tapi kalau bagi kita lah, 3 hari sebulan tu pun dah cukup besar lah. Kalau boleh buat 3 hari tiap bulan, jagalah itu 13, 14, 15 bulan Islam. Ataupun 28, 29, 30. Kalau tak ada 30, 28, 29, 1. Buat itu je, InsyaAllah kita dah dapat apa yang terbaik dalam hidup kita, insyaAllah. Ya, saya terima kasih Ustaz atas perkongsian dan juga sekiranya Nisa juga maklum apa yang telah pun kita jelaskan. Dan berbalik kepada pendengar kita melalui talian kita ketika ini, Puan Nur mungkin ada persoalan untuk Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, setahu saya yang saya dengar Ustaz-Ustaz mengajar, kalau kita nak buat puasa sunat hari 6 Syawal ni, kita kena langsaikan kita punya puasa qada dahulu. Tapi kalau macam saya macam mana, sebab nak qada dulu, lepas tu kadang-kadang kita kan datang uzur, tak sempat nak buat sampai puasa 6 tu. So mana dulu yang perlu saya utamakan? Jadi sebab itu saya kata tadi, ada pendapat mengatakan bahawa kita boleh niatkan sekali 6 dengan qada, niatkan sekali. Memang segi afdal selesaikan qada. Tapi kalau nak fikirkan qada kita banyak, maka kita nak buat sekali lah, nak 6 juga, maka kita niat 2 dalam 1. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan satu masalah yang kita kata tak boleh, mati-matian dia kata tak boleh, tak sah, tak macam tu. Boleh. Ada pendapat ulama yang boleh kita jadikan pegangan dan sendaran kita, bahawa kita puasa 6, kita niat, bahkan kalau kita niat qada puasa kita pada bulan Syawal, automatik kita dapat 6. Bulan Syawal ni kita ingat, kita niat qada saja. Kita niat qada hari raya kedua tu dah mula qada 7 hari ke seminggu ke. Maka dengan itu automatik kalaupun kita tak niat 6, dikira kita dapat 6. Cuma sebaliknya tidak. Kalau kita niat 6 tak dapat qada. Tapi kalau niat qada dapat 6. Itu yang kita buat yang terbaik dalam ibadat kita di bulan Syawal. Ya, saya terima kasih Ustaz. Kembali untuk bersama dengan pendengar kita berikutnya, si talian Cik Ishak dari Bera. Silakan Cik Ishak. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz ni, saya ni puasa muda dulu, saya banyak tinggal puasa. Tapi sekarang ni saya nak buat puasa 6. Boleh tak boleh? Kalau boleh, macam mana cara dia? Nak qada dulu kah ataupun saya nak buat puasa 6? Ini pun pada jemaah daripada Bera ni pun sama juga. Kita ada puasa lama qada, kita ingatkan balik berapa hari yang kita tinggal. Kita kena imbaskan balik, kena rakamkan balik apa yang kita tinggal, dan kita buat di bulan Syawal. Maka nak terbaiknya kita niat 2 dalam 1. Niat qada dan niat 6. InsyaAllah kita akan dapat qada kita selesai, 6 kita dapat. Maka jangan jadi satu keraguan. Kalaupun ada ustaz yang memberikan pandangan kata kena qada dulu, tapi saya juga nak beritahu bahawa ada pandangan mengatakan kita boleh 2 dalam 1. Maka bahkan 3 seperti mana saya sebut tadi, bahkan 4 seperti mana kita sebut tadi, maka boleh kita buat dalam bulan Syawal. InsyaAllah kalau kita buat puasa yang macam mana saya sebut tadi, kita akan dapat segala kelebihannya, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dan orang jauh ni daripada Sandakan, Cik Jamil ada persoalan untuk Ustaz, silakan. Soalan saya, boleh tak isteri saya sebelum ni sebelum puasa tu dia dah keguguran. Jadi dalam masa 15 Ramadan tu dia tak boleh berpuasa. Dalam 15 hari berpuasa tu lah. Jadi boleh tak yang semasa dia nifas tu, boleh tak saya terbantu dia untuk gantikan puasa tersebut? Sebenarnya puasa kita tak boleh yang hidup tolong puasa kepada yang hidup lain. Itu tak boleh. Kita nak ringankan beban. Katakanlah isteri dia melahirkan anak di bulan Ramadan.
Jadi kita nak sama-sama berkongsi. Dia tak puasa sebab dia melahirkan anak, biarlah suami menanggung. Dia kata, saya ambil awak punya puasa, saya tolong qada. Awak tak payah qada, awak dah beranak, saya lah qada. Tak boleh. Dia isteri juga kena qada. Kita tak boleh mengatakan bahawa suami boleh memikul beban puasa tadi, suami puasa. Itu tak boleh. Dia kena qada sendiri. Isteri yang kata sebulan atau 15 hari sebab nifas, dia tak boleh puasa, habis Ramadan dia qada lah. Cuma kita suami ni, apa yang kita boleh bantu? Kita bantu untuk sama berpuasa. Kerana nak jadikan suasana. Puasa ni bila ada suasana, dia jadi ringan. Kerana bila datang bulan lain, sebab apa kita tengok puasa 6, kalau kita nak tengok, dia bukan banyak hari, 6 hari. Sedangkan Ramadan 30 hari. Daripada segi mudahnya, Ramadan mudah, kita tak ada apa masalah, tak ada rasa terganggu pun. Kita sahur, kita buka. Tapi 6 ni, kadang-kadang dah siap sahur dah. Dah sampai pukul 9-10 kawan ajak makan. Sampai pukul 3-4 ada rumah tu buka. Kita dah tak boleh nak kawal. Terus kita batalkan puasa. Sebab suasana. Jadi sebab itu kalau suami boleh bangun serta isteri untuk bersahur, wujudkan suasana dalam rumah, mungkin ini dapat membantu meringankan puasa isteri. Jadi kita tak boleh nak menanggung, tapi kita boleh bantu sama-sama bangun, masak dengan isteri, teman dia makan, biar dia makan makanan yang panas, dia dapat kesegaran makanan, enak dia makan, dia dapat kenyang, besok dia puasa dengan baik. Jadi kita bantu dalam macam tu. Kita bersahur sama walaupun kita tak puasa. Jadi itu boleh. Tapi nak memikul, menanggung, itu tak boleh. Ya, saya terima kasih Ustaz. Juga untuk panduan kita yang lain, kiranya sebelum ni ada kemusykilan yang sama, insyaAllah. Dan Cik Nazrin, soalan untuk yang bagi Ustaz, silakan. Saya nak tanya, solat qada 5 waktu perlu azan atau terus angkat tabir niat saja ke, atau setiap satu-satu solat kena azan? Kalau solat qada ni disunatkan azan. Cuma kita tengok bila kita buat. Katakanlah kalau kita qada diselepas solat-solat fardu, maka itu tak perlu azan. Katakan lepas solat zuhur kita nak qada, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, kita tak perlu qada, tak perlu azan. Melainkan kalaulah qada, katakan subuh kita duduk di satu kampung, tiba-tiba satu kampung tu tak bangun, terlewat ke apa, semua orang kita tanya kenapa tak datang, semua tak terjaga. Jaga-jaga dah pukul 7.30. Kita berkumpul di masjid. Kita nak buat jemaah. Maka di sana sunat azan. Tapi kalau tadi subuh dah buat, azan sudah, kita jaga pukul 8, kita terus iqamat dan solat. Tak perlu lagi nak azan. Kerana dengan satu solat yang ada azan di masjid dah cukup untuk kita solat tanpa azan. Kalau semua orang tak azan, barulah kita azan. Itu kedudukan qada. Macam kita kata tadi, kita solat subuh, semua orang terlepas. Kita kumpulkan balik, pukul 8 dapat kumpul. Ini kadang-kadang berlaku. Keadaan tertentu, contohnya bila berlaku ada keadaan tragedi yang tak diingini berlaku, semua orang pakat sibuk nak selamatkan rumah kebakaran ke apa ke, sampai terlewat nak solat. Akhirnya bila dah selesai, tengok jam pukul 8, kita kumpul orang semua, ayuh kita kumpul. Macam mana berlaku pada baginda Rasulullah sekali dalam satu perjalanan, baginda dah pesan pada Sayyidina Bilal, kejutkan baginda. Sekali Bilal pun tak terjaga, mereka tidur, jaga mereka dengan panas matahari. Bila dah terjaga, siang dah lewat, baginda ajak sahabat berpindah ke tempat lain. Baginda sendiri mengazankan solat dan melakukan solat qada. Jadi itu kita azan. Kalau kita seorang-seorang bangun, kita tak payah azan. Kita terus qada je, iqamat dan qada. Itu saja solat kita. Saya juga bersama dengan pemanggil berikutnya dari Tanah Merah. Silakan Cik Syafiq untuk soalannya. Saya nak bertanya, saya tinggal dengan mak saya, dan mak saya pula sudah lumpuh selama 20 tahun. Setiap tahun, setiap kali nak raya, ramailah juga yang membayar fitrah kepada mak saya, termasuk zakat sekali. So macam makan dan minum semua saya yang jaga di rumah. Macam mana kalau duit-duit yang orang bagi fitrah dan zakat tu, saya ada termakan sekali, saya ada terbelanja sekali untuk saya juga. Macam mana tu? Boleh ke macam tu, Ustaz? Baik. Sekarang ni masalah ibu kepada sahabat kita ni, kalau dalam kategori miskin, jadi dia memang tak ada kerja, tak ada apa pendapatan, maka dia layak menerima zakat.
Jadi bila dia terima zakat, dalam masa yang sama anak dia makan. Bila balik, ibu ni masak, ataupun duit ibu ni diberi anak belikan barang makan, jadi anak ni makan, tak ada masalah, anak boleh makan. Cuma kita nak beri zakat ni, kita kena tengok, kalaulah si perempuan, si ibu ini, anak dia kaya, tapi anak dia tak memberi saraan kepada dia, maka dia layak. Kalau anak dia menyara dan dia memang mempunyai kemampuan, hidup dia tidaklah susah, dia bukan susah, perempuan ada pendapatan, ibu yang mendapat pendapatan bulanan, maka dia tak layak untuk menerima zakat. Jadi kalau macam tadi, apa yang disebut ialah ibu ni tak ada kerja, ibu ni tak ada pendapatan, dan kalaulah diberi zakat, maka zakat tadi bila duit ada, maka digunakan, diberi pada anak untuk belikan sesuatu makanan, anak tumpang makan sekali, tak ada masalah. Kita makan apa yang disediakan oleh orang miskin. Kita pergi satu rumah orang miskin, keluarga miskin, kebetulan dia mendapat sumbangan zakat. Daripada sumbangan zakat tadi dia hidup, maka dia belanja, kita makan. Kita boleh ke makan? Boleh, tak ada masalah. Bukan kita rampas, bukan kita curi, cuma dia beri kita makan. Kerana orang miskin pun, kalau kita tengok dia miskin, tetapi hati dia tak miskin. Dia dapat duit, dia tak rasa nak kedekut sampai tak bagi orang. Kalau datang rumah pun, makan apa minum tak ada. Saya miskin, awak jangan harap apa makanan pun tak ada. Tak, dia akan bagi kita makan, dia akan bagi kita minum. Jadi kalau kita makan dan minum rumah orang miskin, tak ada masalah, biasa. Orang miskin bagi kita duit belanja, dia ada duit dia bagi kita, dia tengok kita, dia kesian, tak ada masalah. Itu bukan dikira kita makan harta haram, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Ya, saya terima kasih Ustaz menjawab soalan Cik Syafiq sebenarnya tadi, dan juga Puan Aini kemusykilannya. Silakan. Saya nak tanya berkenaan bab air semayang ni. Anak-anak buah, anak abang, anak kakak yang laki-laki bersalaman dengan kita. Macam mana tu? Hati saya dah tahu, dah belajar dulu, tapi rasa was-was pula. Macam mana agaknya? Taib, mengenai dengan wuduk, bersentuhan kita dengan anak abang kita ataupun anak adik kita, anak kakak kita, mereka ni kalau kita panggil anak buah, persentuhan kita dengan mereka tak batal. Katakanlah mereka ni anak kakak, kita dengan kakak, iaitu ibu mereka, sebenarnya mereka kena anggap ni makcik macam ibu dia. Jadi bersentuhan dengan makcik ke, mak ngah ke, ataupun sebelah bapa ke, sebelah ibu ke, tak ada masalah. Sentuhan tidak batal. Anak buah kita, kita bersentuh dengan mereka, wuduk kita tak batal, dan kita tidak dikira berkhalwat. Kalau kita makcik naik motor dengan anak kakak, dia tolong bawa hantar, tak salah, tak ada masalah. Kita tumpang kereta, kita berdua dengan anak buah kita, tak ada masalah. Persentuhan di sini tidak membatalkan wuduk, tak ada hal. Terima kasih Ustaz. Dan kemusykilan untuk teraikan dalam Facebook kita, Nur Aizwah, neneknya pelupa katanya, perlukah memaksa dia menunaikan solat 5 waktu, dan kalau kiranya nenek solat pun tak cukup rakaatnya, bolehkah sekadar kita mengingatkan beliau atau mesti pastikan dia mendirikan solat? Silakan Ustaz. Kita tengok kadang-kadang bila sampai satu tahap orang tua ni, Allah akan tarik balik apa-apa nikmat yang Allah bagi. Ini sebab itu kalau kita tengok di sini betapa perlunya kita bersyukur. Kerana nikmat-nikmat yang Allah beri, ini pun nikmat umum. Melihat, mendengar dan sebagainya, nikmat umum. Tapi nilai dia bukan kecil, sangat mahal. Bila Allah tarik nikmat melihat, dah masalah. Tarik nikmat mendengar, lagi masalah. Dan berbagai-bagai masalah. Jadi katakanlah orang tua-tua, Allah tarik nikmat setengahnya, dengan mana nikmat hilang ingatan. Sekejap ingat, kejap lupa. Jadi kita sebagai anak, kita tahu ibu kita ni dalam keadaan tertentu dia sedar, dalam keadaan tertentu dia lupa. Maka dalam sedar tu kita suruh dengan hikmah. Kita jangan paksa. Kita jangan buat ibu kita macam kita buat dengan anak kita. Anak kita paksa. 7 tahun kita suruh, 10 tahun kita rotan. Ibu tak. Kita ingatkan ibu kita, kita sedarkan ibu kita. Cuma kita bantu sediakan air wudu, bawakan dia sujadah, sediakan dia kain telekung,
tolong pakaikan dia, insya-Allah. Dan kita sebut ibu waktu solat dah masuk, dan insya-Allah kalau pengalaman hidup dia pernah melakukan solat, dia tidak akan jadi masalah. Kalau ingatan dia masih kekal, dia akan solat dengan cara lemah lembut. Kita ajak, jangan kita gunakan kekerasan. Kita paksa ibu kita tak solat, kita nak buat sesuatu pada ibu, tak boleh. Kita suruh, kalau ibu kita tak buat juga, bukanlah suatu kesalahan kita. Kita tak menanggung dosa ibu kita. Jadi kalau ibu kita memang ada ibu masa muda tak solat, masa sihat tak solat, bila dia dah sakit, dia dah tak boleh nak melakukan solat, maka masa tu kita suruh saja. Jangan kita cederakan, jangan kita pukul, jangan kita seksa. Bagi dia makan, bagi dia minum, dengan penuh hikmah kita pujuk rayu ibu, solatlah. Jadi insya-Allah kalau dia solat, maka itu satu kebaikan. Kalau dia tak solat, kita tidak menanggung apa-apa dosa. Terima kasih Ustaz. Dan kemudian berikutnya mesti SMS Ocin, persoalan tentang waktu-waktu yang tidak boleh untuk melakukan qada. Ini mungkin untuk puasa, Ustaz, silakan. Puasa ni yang kita tak boleh puasa dalam melakukan ibadat puasa qada ataupun puasa apapun, kita tak boleh puasa pada hari raya Aidilfitri, pada hari raya Aidil Adha, pada hari tasyrik yang 3 iaitu 11, 12 dan 13, dan pada hari yang ke-16, 17 sampailah 30 bulan Syaban. Ini saja adalah hari-hari yang diharamkan kita puasa. Lain pada tu boleh, tak ada masalah. Bila saja ada peluang dan ada ruang, kita boleh puasa. Cuma jangan kita buat puasa yang makruh. Qada tak apa, tak jadi makruh. Tapi kalau puasa sunat makruh, contohnya puasa pada Jumaat sahaja, atau pada Sabtu sahaja, atau pada Ahad sahaja, itu makruh. Tapi kalau kita nak qada, maka tak ada makruhnya. Bahkan kalau qada itu wajib, sunat kita segerakan, atau wajib kita segerakan, maka qada lah bila pun tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Dan ikan pendengar kita waktu yang berbaki ni, mesti talian ketika ini bersama dengan Pak Abu Rejitra, silakan. Sekarang ni Pak Abu dah selesai puasa 6. Lepas tu nak buat puasa 6 ni dah selesai tu, lepas tu nak buat puasa yang kata hari Isnin Khamis tu, boleh ke tak boleh? Yang keduanya, ataupun kita nak sambung nak buat dengan qada lepas semua tu, tu soalan saya. Baik. Bila kita dah sempurna puasa 6 bulan Syawal, maka kita nak teruskan lagi puasa, maka kita ikut. Sekarang ni kita kata puasa ada tahunan, puasa tahun dah selesai, maka apa lagi tinggal? Puasa bulanan. Maka kita boleh puasa bulanan 13, 14, 15, atau 28, 29, 30. Ini kita buat. Kalau kita puasa bulanan pun dah kita jaga. Kita nak puasa lagi, maka puasa mingguan, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Teruskan agenda sampailah penutup tahun. Puasa ada saja dalam pusingan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan yang ada depan kita. Tak ada masalah. Boleh. Dalam bulan Syawal ni, hari-hari yang kita nak puasa, puasa Isnin, Khamis, 13, 14, 15, ataupun 28, 29, 30, boleh. Teruskan saja, tak ada masalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz penjelasan untuk Pak Abu sebentar tadi, juga untuk panduan kita bersama. Kembali untuk bersama dengan pemanggil berikutnya, Cik Fauzi. Kemusykilannya silakan. Soalannya puasa 6 ni saya tak faham. Ada orang cakap kena puasa berturut-turut, ada cakap boleh selang-selang, ataupun dalam 1 minggu 3 hari je. Macam mana tak? Puasa 6 sebenarnya 6 hari dalam Syawal. Dia tak semestinya sekali jalan, dan boleh diselang-seli. Kita boleh buat 1 hari, minggu depan pula 1 hari, 2 hari diselang pula dengan 5 hari, tak ada masalah. Cuma daripada segi afdal, kita awalkan itu sebagai afdal. Habis saja raya pertama, raya kedua terus kita puasa. Macam setengah tempat, dia akan buat 2 kali raya. Raya pertama pada 1 Syawal, raya kedua pada selepas 6. Hari yang ke-7 tu dia kira puasa 6 tamat, dipanggil raya puasa 6. Itu 2 kali raya. Jadi itu pun boleh, tak ada masalah. Jadi maknanya yang penting 6 hari dalam Syawal. Itu yang dikatakan puasa 6. Terima kasih Ustaz. Cik Jana, untuk persoalannya ketika ini untuk tasmim ibadah, silakan. Saya nak tanya Ustaz, kan ada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Saya nak tahu apa hari-hari yang diharamkan berpuasa. Soalan kedua saya,
puasa sunat tu boleh disekalikan dengan puasa ganti tak? Saya itu soalan yang telah pun dijawab oleh Limbaga Ustaz. Mungkin dapat kita nakkan pendengar yang lain, insya-Allah. Silakan Encik Syifri. Saya nak tanya lah Ustaz, berkenaan puasa ni, sekarang ni macam kita puasa, itu hari saya ada dengar yang kita tak boleh puasa mulai hari Jumaat. Jadi katalah sekarang ni saya nak start puasa 6, pasal sekarang ni hari ni Khamis memang tak puasa. Jadi jatuh pada hari besok saya ingat nak start. Lepas tu hari Sabtu dan Ahad ni biasalah ada open house apa semua. Jadi macam mana hukumnya tu Ustaz Baik. Sebenarnya saya balik tadi, hari yang tak boleh puasa saya dah sebut, iaitu hari raya haji, 3 hari tasyrik dan hari 16 sampai akhir bulan Syaban. Itu yang diharamkan dalam tempoh setahun. Adapun kita kata makruh puasa hari Jumaat, ini bukanlah maksudnya kalau kita puasa Syawal. Puasa Syawal tak ada masalah. Dalam bulan Syawal ni 6 hari, mana-mana hari, nak puasa Sabtu ke, puasa Jumaat ke, puasa Ahad ke, boleh, yang penting 6. Jadi kalau kita kata hari ni dah tak sempat, besok kita mulakan satu hari kita puasa Jumaat saja, sebab nanti Sabtu Ahad rumah tu buka banyak. Jadi kita datang nanti pula hari Isnin pula, ataupun hari Selasa pula, maka boleh, tak ada masalah. Dalam sebulan ni yang penting 6 hari itu mesti ada dalam sebulan, walaupun berselang-seli. Dan boleh, kalau macam soalan ditanya juga, kita niatkan sunat dan qada sekali jalan pun boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin Cik Muhammad, insyaAllah ada kemusykilan untuk kita kongsikan ketika ini. Tanya, biasanya kalau musafir kita boleh lakukan solat jamak takdim atau takhir. Tapi kalau kita tak lakukan, kalau kita sampai ke tempat kita buat solat qada, boleh ke Ustaz? Baik, kita kalau katakan dalam perjalanan, kadang-kadang kita dua pilihan. Kalau kita buat jamak sampai saja selesai, ataupun kita tak buat jamak, kita buat di rumah kita dalam perjalanan. Macam contohnya, perjalanan kita akan berjumpa maghrib dan kita akan sampai waktu isyak. Mungkin kita buat waktu maghrib, jamak maghrib dengan isyak takdim, ataupun kita sampai ke rumah kita nanti, kita buat isyak dan qada maghrib. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Kita boleh buat dalam jamak, dalam perjalanan, kita buat maghrib dan buat isyak. Sama ada kita nak isyak tu qasar ataupun tamam. 3-4 boleh, 3-2 boleh. Ataupun kita tak nak buat maghrib, kita ingat kita nak tangguhkan maghrib, nak teruskan perjalanan sampai isyak di tempat kita, sampai pukul 10 katakan, 10 malam kita sampai ke rumah kita. Kita buat isyak 4 qada adaan, kemudian kita qada maghrib, dan kita tidak berdosa membiarkan maghrib di qada dengan terluput solat sepanjang perjalanan. Boleh, tak ada masalah. Cuma kedudukan maghrib bukan sebagai adaan, sebaliknya qadaan. Kita buat maghrib 3, qadaan, kemudian buat fardu isyak kita. Itu boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Dan saya kira pesan terakhir untuk kita kongsikan bersama juga meliputi kesimpulan bagi topik bicara kita, melakukan fokus dalam ibadah selepas bulan Ramadan ini. Soalan daripada Encik Izzuan Misran, bagaimana kaedah ataupun cara nak istiqamah melakukan ibadah yang dikerjakan dalam bulan Ramadan untuk dikerjakan dalam bulan-bulan selepas Ramadan, dan kenapa aura ibadah semasa Ramadan tak sama dengan ibadah lepas Ramadan katanya? Silakan Ustaz. Kita nak buat sesuatu yang kita kata nak kekalkan ibadat. Macam mana cara? Pertama sekali ialah kita kena buat secara jujur dan ikhlas amalan yang sekarang ini. Kalau amalan ini diterima, Allah akan permudahkan untuk amalan yang berikutnya. Jadi sebab itu kita buat, jangan kita buat ikut semangat. Ada orang dia buat ikut semangat, satu malam dia bangun tak tidur lepas isyak sampai subuh. Datang malam besok tumbang langsung tak bangun. Subuh pun terlepas. Itu tak kena. Walaupun kita dapat buat. Sebab itu dia kata ma qalla wa dama khairun mimma kasura walaha. Benda yang sedikit berterusan lebih baik daripada benda yang banyak tapi melekakan kita. Tak dapat kita nak teruskan. Jadi kita buat secara istiqamah. Ikhlas amalan kita, apa yang kita buat bulan Ramadan, dan kita berdoa ikut panduan yang diberi, kita teruskan. Kita ikut panduan yang ada, insya-Allah dengan kesungguhan kita, dengan keikhlasan kita, dan kita berdoa minta pada Allah supaya Allah terima amalan kita. Apabila amalan ini diterima, Allah akan menjadikan kekuatan yang akan mendorongkan kita lagi untuk terus beramal dan beramal dengan tidak ada riak, dengan tidak ada takabur.
kita takut pada Allah, kita bimbang. Kita jangan melihatkan kita ni dah hebat dah. Tak, masih belum apa pun yang kita buat. Dan kita mengharapkan banyak dengan rasa takut kita pada Allah, dengan meletakkan pengharapan yang tinggi pada Allah, insya-Allah Allah akan dorongkan kita, Allah akan permudahkan kita insya-Allah.